Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Dua Sabah? Bertemu kembali kita dalam subjek sains pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama saya, Cikgu Hanim, berkenaan dengan tajuk yang baru yang kita akan pelajari, iaitu tajuk yang kelima, tumbuh-tumbuhan. Okey, hai, apa khabar? Baik, hari ini kita akan belajar tajuk yang kelima berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau pelajar lihat semua, kita akan lihat pada muka surat 49, buku teks. Baik, buku teks muka surat 49 ini menerangkan tentang tumbuh-tumbuhan. Kalau kita dah belajar yang lepas, iaitu haiwan, kali ini tumbuh-tumbuhan. Baik, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan? Tumbuh-tumbuhan mempunyai 4 kepentingan utama kepada manusia dan haiwan. Kepentingan yang pertama ialah sebagai habitat untuk haiwan. Apakah yang dimaksudkan dengan habitat? Baik, habitat bermaksud ialah tempat tinggal haiwan. Tempat tinggal haiwan ini termasuklah tempat mereka tidur, tempat mereka berehat, dan memang mereka tinggal di atas pokok. Contohnya ialah yang dapat kita lihat pada gambar yang diberikan ini ialah seekor monyet. Apakah haiwan-haiwan lain yang tinggal di atas pokok, tempat atas pokok ni? Contoh lain ialah burung. Kalau kita tengok bagaimana keadaan burung apabila waktu petang, dia akan balik pulang ke sarang dia di atas pokok. Baik, kepentingan tumbuhan yang kedua ialah sebagai sumber udara kepada manusia dan haiwan bernafas. Kita dah belajar manusia mengeluarkan karbon dioksida, lepas tu dia akan menyedut oksigen. Baik, oksigen ini adalah sebagai sumber yang dilepaskan, sumber yang kita sedut dilepaskan oleh pokok-pokok yang berada di sekeliling kita. Sebab itulah disebut sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Sebab tu kita kena duduk di kawasan-kawasan, sekali pergi kawasan-kawasan yang mempunyai pokok-pokok, udara yang segar agar kita sihat. Baik, yang ketiga ialah sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Baik, tumbuh-tumbuhan juga sangat penting kepada sumber perubatan. Antaranya ialah macam kita lihat sumber-sumber daripada pokok-pokok ni, dia akan menghasilkan pelbagai ubat-ubat untuk rawatan, terutamanya rawatan dalam bidang-bidang perubatan alternatif, pokok-pokok herba kan, pokok-pokok perubatan daun-daun yang kita dapat selalu kadang-kadang kita dengar daun-daun herba, semua tu kan ada penting. Baik, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Kita nak hidup ni, kita memerlukan tumbuh-tumbuhan. Seawal dari kita nak makan nasi pun, apa yang menghasilkan beras? Pokok padi. Baik, bila pokok padi menghasilkan beras, itu dinamakan sebagai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga penting untuk sumber makanan kepada kita, sumber sayuran. Saya harap semua pelajar suka makan sayur-sayuran kerana ia merupakan satu sumber makanan yang berkhasiat, yang penting untuk tubuh badan kita. Baik, saya ulang sekali lagi kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan dan manusia. Yang pertama, habitat untuk haiwan. Kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Yang ketiga, sumber perubatan. Dan yang keempat, sumber makanan. Ingat sekali lagi, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan? Yang pertama, sumber udara kepada manusia dan haiwan. Yang kedua, habitat untuk haiwan. Ketiga, sebagai sumber ubat. Dan yang keempat, sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada
keperluan asas biji benih bercambah. Apa maksud bercambah? Bercambah ni ialah proses tunas daripada biji kacang. Dia akan tunas menjadi pokok. Baik, dekat sini ada satu dialog tentang seorang pelajar lelaki ni, dia melihat kepada biji benih yang dia letak di dalam pasu. Baik, biji benih yang nak dicambahkan mengambil masa sekurang-kurangnya 5 hari. Apakah keperluan untuk biji benih bercambah? Okey, keperluan untuk biji benih bercambah. Yang pertama ialah biji benih memerlukan air. Okey, air sama ada air hujan ataupun air yang kita siram di dalam pasu, dia memerlukan air. Yang kedua, biji benih juga memerlukan cahaya matahari. Okey, kalau kita letak biji benih tu di tempat yang gelap, sangat nipis peratusan dia untuk dia bercambah. Tapi kalau kita letak dia pada suhu yang sesuai, suhu yang selesa, suhu yang dia kata saya juga perlukan suhu yang sesuai, saya lebih selesa diletakkan di sini. Baik suhu yang ada oksigen, yang ada cahaya matahari dan sentiasa disiram dengan air setiap hari, maka biji benih tadi akan cepat bercambah. Air, udara dan suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Baik, boleh faham? Baik, cikgu harap kamu faham dua perkara tersebut. Hari ini kita belajar tentang dua perkara penting. Yang pertama ialah kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Yang kedua ialah apakah keperluan asas bagi biji benih bercambah. Cikgu ulang sekali lagi. Keperluan asas untuk biji benih bercambah. Baik. Kepentingan tumbuh-tumbuhan ada 4 sebagai habitat kepada haiwan. Yang kedua, sebagai sumber udara kepada manusia dan haiwan. Yang ketiga, sebagai sumber ubat kepada manusia dan haiwan. Dan yang keempat, sebagai sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Itu kena ingat. Dan apakah keperluan untuk biji benih bercambah? Keperluan bila kamu menanam biji benih bercambah ialah air, udara dan suhu yang sesuai. Cahaya matahari yang sesuai. Baik, Ustazah harap kamu dapat faham apa yang kita belajar. Walaupun sedikit, kamu boleh ingat di dalam kepala kamu. Assalamualaikum. Itu saja. Bye.